pagi ini kita akan bersama-sama berkongsi tajuk keberkatan dalam Ramadan. Kita rasa Ustaz, taklah kita terlambat lagi nak mencari, nak menggali keberkatan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan tadi pun kita dah bersahur, dan di antara sahur itu juga kejap lagi Ustaz Zul pun akan sama-sama untuk kongsikan kepada kita kenapa kita bersahur dan dah tentu dalamnya ada keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ومن كان من المشركين. Terima kasih kepada Al-Fadhil Imam selaku Tuan Pengerusi majlis kita pada pagi ini. Yang saya muliakan barisan imam, barisan Bilal, Nazir dan juga pengerusi masjid, seluruh pemimpin-pemimpin tempatan, warga Subang Jaya, para ustazah, para ustaz, para habaib, para ulama, para guru-guru yang bersama di dalam majlis yang cukup indah pagi ini, ibu-ibu, ayah-ayah dan seterusnya seluruh bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ni kita dapat bersama-sama bersantai hari Ahad. Kalau ada lagu tu santai-santailah sayangku, kan. Buat apa hari Minggu kita dengar majlis ilmu. Lepas tu tuan-tuan sambung pula yang seterusnya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan rahmati Allah, syukur pada pagi ini kita bersama-sama dalam satu majlis yang cukup istimewa dan saya tidak berkeserangan hari ini. Alhamdulillah, syukur selamat saya kerana ditemani oleh Habibuna, sahabat kita, guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli. Alhamdulillah, syukur tuan-tuan rahmati Allah. Pagi ini kita akan bersama-sama berkongsi tajuk keberkatan dalam Ramadan. Kita rasa Ustaz, taklah kita terlambat lagi nak mencari, nak menggali keberkatan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan tadi pun kita dah bersahur, dan di antara sahur itu juga kejap lagi Ustaz Zul pun akan sama-sama untuk kongsikan kepada kita kenapa kita bersahur dan dah tentu dalamnya ada keberkatan. Jadi banyak lagi kebaikan-kebaikan, keberkatan-keberkatan yang Allah Ta'ala limpahkan dalam bulan Ramadan untuk kita. Cuma satu, sebelum kita nak mula, marilah sama-sama kita bersyukur, mengucapkan perkataan Alhamdulillah kerana untuk 1444 Hijrah ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita usia, masih lagi diberikan kepada kita kelapangan masa, diberikan kepada kita kesihatan untuk meneruskan ibadah yang cukup mulia yang diajarkan oleh Rasulullah, yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ibadah siam. Ibadah siam dan ibadah qiyam di malam hari. Jadi insya-Allah moga-moga memberikan keberkatan pada tuan-tuan. Nampak pagi ni segar-segar lagi sebab tadi baru perkena sahur, macam-macam lauk ada, kan, macam-macam menu ada. Jadi insya-Allah moga-moga kesegaran kita, keceriaan kita akan kekal sehingga ke waktu berbuka nanti. Baiklah, saya tak nak melengahkan masa. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama bersama dengan Ustaz Zul Ramli. Jadi jangan risau, kita duduk bawah dah santai macam tuan-tuan. Yang ibu-ibu nampak tak Ustaz Zul Ramli kat depan ni? Alhamdulillah nampak. Begini dia angkat tangan. Goyang lagi. Mana nampak lah tu. Jadi insya-Allah, apa khabar Ustaz?
Alhamdulillah. 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 Selamat pagi Ustaz. Alhamdulillah. Syukur. Saya tadi pun berebut daripada Mantin, daripada Seremban. Masya Allah. Sahur atas jalan. Belah kanan bawa pegang steering, belah kiri pegang air. Nasib sempat ada azan. Kan? Alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah. Jadi pagi ni Ustaz, tajuk yang diberikan kepada kita tentang keberkatan dalam bulan Ramadan. Sebelum kita nak fokus Ustaz berkaitan dengan bulan Ramadan itu sendiri, mungkinlah sama-sama kita pun nak tahu, saya pun nak tahu tentang kenapa dalam hidup kita ni kita perlu mencari keberkatan. Apa pentingnya dan apa kesannya dalam hidup kita Ustaz? Mungkin sebut sedikit santai-santai begitu Ustaz. Dipersilakan. Okey. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz yang akan membawa perbincangan kita, yang saya kasihi, hormati sahibul fadilah Tuan Imam Al-Fadhil, imam-imam, tim ahli jawatan kuasa yang komited, hadirin yang saya muliakan, yang sama-sama Masya Allah ya Ustaz. Saya kira ni adalah macam kita ada dua pilihan. Hari Minggu boleh balik rumah, sambung mana yang tak kurang, tak cukup malam tadi. Dan pilihan kedua adalah berada dalam majlis ini. Dan saya rasa sangat kagum pada hadirin hadirat, sebab kita sama-sama memilih untuk kekal berada dalam rumah Allah ini. Dan marilah kita sama-sama menekan hati kita, merasakan berat yang kita sedang sama-sama beriktikaf dalam rumah Allah. Kerana kita tahu bahawa ibadah yang sangat digalakkan terutama di bulan Ramadan adalah kita menjadi golongan mu'takifin, orang-orang yang beriktikaf. Baik, untuk menjawab soalan orang daripada Mantin yang jauh jalan, Masya Allah, ana jealous lah Ustaz ya. Sebab Nabi kata pahala ni akan berbeza-beza ikut bagaimana susahnya amal tu dibuat. Al-ajru ala qadri nasab. Kita semua duduk sini taklah banyak sangat pahala banding Ustaz Amin yang datang daripada Negeri Sembilan ke sini ya. Jadi kami nak menumpang berkat Ustaz. Baik, semua yang dikasih sekalian, sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tertinggi adalah sifat rahmat Allah terhadap makhluk. Ya, makhluk iftiqar, berharap, fakir makhluk ini kepada rahmat Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat kesempurnaan, ya, yang disebut sebagai sifat jamal, sifat kamal, sifat jalal, itu adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencipta makhluk dan makhluk ini ada tarikh mula mereka, maka Allah mencipta dengan rahmat. Dari rahmat Allah itu, maka Allah memberi pula pecah-pecahan kepada makhluk supaya makhluk dapat hidup dalam keadaan baik. Maka salah satu daripada cabang rahmat adalah berkat. Jadi kita tengok dulu maknanya berkat ni di mana duduknya. Sebab berkat definisinya adalah thubutul khairi ilahi fi syai'. Kalau kita membaca dalam tafsir At-Tabari sebagai contoh, dan juga begitu juga tafsir-tafsir yang lain, apabila didefinisikan berkat adalah thubutul khairil ilahi fi syai'. Apabila dikatakan al-ilahi, maka kita memahami bahawa al-ilahi tersebut dari sifat Allah yang namanya rahmat. Dan semua yang saya kasih sekalian, oleh kerana Allah mencipta kita hidup di atas muka bumi, dan pandangan kita di hari ini, Ustaz kan, pandangan kita terhadap tuan-tuan tak sama dengan pandangan tuan-tuan terhadap saya. Pandangan orang belah kanan saya terhadap
kami yang berada di sini tak sama dengan pandangan orang kiri di belah saya. Pandangan orang belakang sekali, sudut pandang berbeza. Baik, semua yang dikasihi sekalian, apabila kita bercakap soal berkat, kita kena faham bahawa kita kena melihat dari sudut pandang mana. Kerana kehidupan ni ada dua. Yang pertama sifatnya lahir, hissi disebut. Yang kedua batin. Baik, apabila kita nak memahami apa itu berkat dan kenapa kita perlukan berkat, maka sebenarnya kita kena memperbetulkan sudut pandang dahulu. Sebab orang-orang hissi, orang-orang fizikal tidak akan pernah faham makna berkat. Tidak pernah faham. Sebab angle itu tak dapat dilihat oleh orang berkat. Sebab orang berkat melihat kepada benda yang tangible, benda yang tengok, benda yang pegang, benda yang ada, benda yang seketul. Dan berkat benda bukan ada, bukan seketul, tetapi benda yang bersifat maknawi. Jadi sebab tu pagi ini apabila dia soal yang benda yang bukan nampak seketul, maka tentulah lebih sukar untuk melihat berbanding dengan benda yang memang tak nampak tetapi ada dan tak boleh dinafikan dia, kerana setiap benda, bukan sekadar kita orang beriman percaya bahawa ada benda bersifat lahir, ada benda bersifat meaning kepada benda tersebut. Duit jumlahnya adalah, dia adalah satu jumlah. Kita buka akaun kita, itu adalah jumlah. Namun di sana mungkin ada benda yang namanya berkat dan mungkin benda yang tak adanya berkat. Baik, semua yang saya kasih sekalian, oleh kerana tadi masa solat subuh imam menyebutkan hanya kepada Engkau ya Allah kami abdikan diri dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Praktik memohon pertolongan ada sejak daripada mula kita membaca basmalah. Ya, bila imam mulakan bismillahirrahmanirrahim, sudut pandang orang-orang yang melihat benda secara dalaman akan faham bahawa bismillah itu sendiri adalah merupakan anak kunci kepada berkat. Adalah anak kunci kepada berkat. Dan semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, apabila dia adalah anak kunci kepada berkat, maka kalaulah pagi ni tuan-tuan, mungkin kita ada beberapa round Ustaz kan, dan perbincangan ni pun sambil santai, sambil minum-minum air. Bagi musafir lah, orang macam mantin dia dah boleh dah kot ya Ustaz. Jadi kalau tiba-tiba kan Allah kata ayyaman ma'dudat, kalau dia sakit ataupun musafir tuan-tuan, itu juga rahmat Allah. Tuan-tuan ya, Ustaz ingatkan ya, Allah Subhanahu Wa Taala bila perintah puasa, sebelum Allah kata barang siapa yang ada di bulan puasa maka naklah dia itu berpuasa, bulan Ramadan naklah dia berpuasa, maka Allah sebut dulu sekiranya dia sakit atau musafir yang berat, maka bolehlah dia itu berbuka puasa. Maknanya dalam rahmat Allah, mesti di sana perintah Allah mesti dalam rahmat Allah. Allah tak perintah kepada kita melainkan dengan rahmat Allah. Baik, balik pada kita terjemah bismillah tuan-tuan. Ya, kita terjemah bismillah. Kalau kita terjemah bismillah, tuan-tuan jom kita baca bismillahilladzi sama-sama insya-Allah. Sebab Nabi kata barang siapa baca 3 kali, maka hari ini insya-Allah dia tidak akan ditimpa mudarat. Seperti dapat dalam hadis riwayat Muslim daripada Abban, daripada Uthman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Baik, jom kita baca tuan-tuan, sebab sambil-sambil Ustaz kan, sambil-sambil kita duduk, sambil-sambil kita ambil berkat. Sebab kita cerita ni tentang berkat, so kita tak rugi kalau kita tidak ambil berkat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Nabi suruh baca 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un
fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Barang siapa, kata Nabi, membacanya 3 kali waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, tidak ada benda yang akan memudaratkan baginya. La yadurruhu syai'. Baik, saya nak serah balik pada Ustaz Amin. Apabila kita sama terjemahkan bismillah tuan-tuan, dan di sana nanti kita akan kembangkan dalam soalan berikutnya, kenapa berkat itu perlu setelah kita tahu bahawa apa itu berkat. Baik, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, apakah maknanya? Baik, terjemahannya adalah dengan nama Allah, tapi maknanya kita dapati bahawa ada makna, ada terjemahan dan ada makna. Maknanya adalah kita kena mengikat, ya, mengikat perbuatan kita dengan nama Allah. Okey, katalah kita nak bercakap. Apabila saya mula tadi, Ustaz Amin dia mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya adalah, terjemahannya adalah dengan nama Allah, tapi maknanya adalah aku bercakap dengan nama Allah. Aku bercakap. Baik, apabila kita drive sebentar nanti tuan-tuan, sebab ingat dalam hadis Nabi SAW riwayat Tirmizi, di kereta kita ada syaitan yang akan nak menjahanamkan kita. Fasamillah, maka bacalah bismillah. Baik, bila kita start engine, Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah aku memandu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita cuba beri makna berkat dulu tuan-tuan, ya. Baik, bila kita sekarang saya bercakap dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita dengar Rahman Rahim, itu adalah punca rahmat. Maka sebenarnya makna keseluruhan adalah aku memandu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang untuk memohon pertolongan, dengan diberikan berkat, dengan dijauhkan mudarat dan didatangkan manfaat zahiran wa batina. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bila kita sebut bismillah itu didatang dalam satu gugus makna, dan di sananya the whole meaning of barakah. Jadi sebab tu insya-Allah berkat ini ada, dan Allah Subhanahu wa taala memberi lebih banyak sebab dia daripada Allah di bulan Ramadan, dan waktu yang banyak berkat. Nanti insya-Allah kita sama-sama bincangkan. Dan yang pasti, kita semua dalam majlis ini sekarang ni adalah manusia yang mengambil dan mencari berkat di bulan Ramadan. Dan saat Allah beri berkat, Allah beri pertolongan. Saat Allah beri pertolongan, kita dapat meaning of life, kita dapat makna kehidupan, kita dapat makna pada masa, kita dapat makna pada umur, kita dapat makna pada perhubungan, kita dapat makna pada kerja. Seluruh yang kita buat dalam hidup, hanya setelah Allah beri berkat, baru di sana ada makna. Kalau tidak, bila tak ada makna, akan mendatangkan, kita bincang lepas ini, apakah lawan kepada berkat yang kita kena khawatir dan risau terhadapnya. Allahu Akbar. Mudah katalah Ustaz, bila kita dengar tadi itu bermaksud Allah Ta'ala tambah berkat, dihilangkan mudarat. Itu kata-kata yang cukup kaya bagi saya. Sebab dalam hidup kita ni kadang-kadang kita nak tambah dan nak lihat apa yang Allah Ta'ala buat dan balas apabila hidup kita ataupun kehidupan kita tak capai kepada keberkatan. Lepas tu saya teringat Ustaz ni sedikit lah, Tok Guru sebut dulu. Berkat ni daripada 3 huruf. Perkataannya ba, ra dan kaf. Dia bahasa Arab ni, dia kalau tukar baris, dia hilanglah maksud dia, ataupun dia berubah maksud. Contohlah orang perempuan, al-mar'ah, perempuan. Tapi kalau mim tadi jadi baris bawah, jadi mir'ah. Mir'ah tu cermin. Jadi kalau kenapa nama cermin dengan perempuan dekat, mungkin sifatnya orang perempuan suka tengok cermin daripada orang lelaki. Kan begitulah. Tapi hakikatnya Nabi kalau tengok lopak air, itulah cermin Nabi. Itu waktu tu Nabi berdoa untuk cantikkan akhlak Nabi, cantikkan wajah Nabi. Tapi itu adalah dia punya sinonim je. Macam bahasa Arab umpamanya katak. Katak dalam bahasa Arab difda, dhafa dal alif ain. Difda. Sifat kepada bunyi katak agaknya kun. Difda, difda. Kan macam bunyi katak. Itu bahasa Arab. Lepas tu kalau kita belajar bahasa Arab dengan Quran ni, dia seronok sangatlah.
Saya ni duduk Mantin tapi orang Perak. Minta maaf lah kalau lahjah tu jadi lahjah kampung. Tuan-tuan rahmati Allah, tadi barokah ni maksudnya berkat lah. Tapi tukar baris bawah, ba tadi jadi birk. Dia sifat perkataan tadi bila ubah jadi kolam. Maksudnya kolam, birk kolam. Kalau berkat. Tapi kalau nak bagi nampak Tok Guru dulu ni nak ajar, dia jadi birk kolam. Kolamnya sifat apa? Ada dua sifat. Kolam yang pertama sifatnya dia mesti ada tempat takungan yang luas. Air. Dia tak pecah, dia tak mengalir. Dan mesti dalam kolam tu ada air yang elok, dan kolam tadi dia tak bocor. Kalau kolam tadi bocor, retak ke, air tu mengalir, tak boleh ambil manfaat, tak adalah birk, tak adalah kolam. Begitulah berkat yang kejap lagi Ustaz Zul Ramli akan sama-sama kongsikan kepada tuan-tuan rahmati Allah. Baik tuan-tuan rahmati Allah, saya bila duduk macam ni Ustaz, teringat saya pergi ceramah kat Masjid Kampung Ulu Melaka. Sampai dekat tengah-tengah masjid lama tu, dekat Cendol Kampung Ulu ni, orang Melaka dekat sini ni kan, now kan, bukan sekarang, di hujung tu ada now. Pergi kat situ tengok tak ada kursi. Dia kata, Ustaz kat sini kita ceramah passion lama. Passion macam mana? Kita kena duduk kat bawah. Setengah jam okey lah, masuk sejam sakit pinggang. Tapi kita dah training dulu, ni okey dah ni. Tapi orang dulu macam tu lah, Tok Guru dulu kan, mesti berdepan dengan anak-anak murid dan juga dengan orang yang mengajar. Tuan-tuan rahmati Allah, baik, kita nak pergi ke round seterusnya. Bila sebut pasal keberkatan tadi, satu rahmat daripada Allah, kita nak tahu Ustaz, dalam bulan Ramadan ni daripada pagi sampai ke berbuka puasa, dan hidup kita hari ni biasalah Ustaz, dengan media sosial, dengan gosip, dengan mengumpat, dengan ngata orang, macam-macam benda. Kadang-kadang kita takut kita sia-siakan masa yang ada sehingga kita tak nampak dan tak dapat keberkatan. Oleh itu pagi ni kita semua sama-sama nak tahu mana waktu-waktu yang special, yang istimewa, yang paling bermakna untuk kita sebagai orang Islam, untuk orang yang berpuasa, merebut keberkatan dalam bulan Ramadan. Dipersilakan Ustaz. Dia berkat ni Ustaz kan, kita muzakarah lah sebenarnya di hadapan kita. Ada yang lebih boleh mengupas dengan lebih baik sebenarnya tentang persoalan asas dalam hidup ini. Cuma kebetulan kita yang ada di hadapan, kalau Ustaz orang mana? Kampung. Ya. Melenawang. Saya orang Jerantut. Kan? Semua yang dikasih sekalian, kalau di kampung kami dulu, hari Jumaat, biasanya saya tak tahu kalau di bandar ya. Di bandar mungkin dia punya cara dia tak sama dengan orang kampung. Kalau hari Jumaat biasanya dia orang bawa, ni bukan puasa lah, masa biasa ya, dia orang bawa pisang. Dia orang suka sedekah pisang. Tengok orang bandar macam terkejut kan. Kat sini tak ada ya. Ada Ustaz? Ada juga. Oh, orang bandar dia ambil hati orang kampung supaya orang kampung tak rasa sangat kekampungan dia kan. Betul saya? Ada juga. So kalau ada, senang nak memahami saya nak bawa perbincangan ni. Ada ya. Cuma mungkin di bandar dia tak anggur, mungkin apple ya. Tak samalah ni kampung-kampung yang daripada ladang saja. Baik, soalannya tuan-tuan, apabila orang sedekah pisang dan letak di masjid hari Jumaat, siapa yang dapat pisang tu? Ni soalan dia. Siapa yang dapat pisang itu? Tengok orang bandar dia tak dapat nak bayang lagi kan. Mungkin tak nampak soalan saya. Siapa yang dapat pisang itu semua yang dikasih sekalian? Ya. Alhamdulillah saya dengar. Yang datang, Masya Allah ya. Jamaah ya. AJK. Baik. Imam. Baik, semua yang dikasih sekalian, jawapannya adalah yang dapat pisang tu ialah yang ambil pisang tu. Jamaah tak dapat pisang kalau dia tak ambil. Orang datang awal tak dapat kalau dia tak ambil. Begitulah berkat. Kita mudah ambil mudah, take for granted. Kita mudah ambil mudah, Ramadan bulan berkat, mesti dapat. Belum tentu kalau kita tak ambil.
Kalau kita tak ambil berkat di bulan Ramadan, seperti pisang tadi yang tak ada siapa ambil, dia buruk macam tu sahaja. Begitu juga berkat di bulan Ramadan sebenarnya kalau umat, sebab kita bila sebut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Al-Mubarak namanya adalah Ramadan yang diberkati. Allah berikan berkat paling banyak dalam setahun pada bulan ini. Bila masuk saja Ramadan dan bila berakhir Ramadan, dia balik seperti biasa. Tuan-tuan dengar ke suara saya ataupun macam bergema? Dengar? Allah, sahabat ambil hati, dia tak kira, tak dengar pun tak apalah, takut saya kecil hati kan. Allahu Akbar. Inilah seronok Ustaz kalau kawan dengan orang bandar-bandar yang dia memahami jiwa kita. Di mana tadi Ustaz? Ambil. Dah tengok. Ada kawan baik sikit dah lupa dah lain. Ya. Aha. Kita ambil mudah sebab kita kata Ramadan Al-Mubarak, maka dengan sebab Ramadan itu penuh keberkatan, maka kita masuk dalamnya kita dapat keberkatan. Belum tentu kita dapat, kecuali kita ambil keberkatan. Dan akan ada satu malam yang Allah kata Lailatun Mubarakatun, satu malam yang kemudian daripada 30 malam tersebut ada satu malam yang Allah namakan secara khusus sebagai Lailah Mubarakah, yang kita sebutkan sebagai Lailatul Qadar. Dan malam tu kalau kita lalu dan tak ambil, tak dapat juga berkat. Ya, jangan kata dah sebab berkat ni tuan-tuan, kan kita tahu berkat dia pergi pada tempat, berkat pergi pada masa, berkat pergi pada orang, berkat pergi pada benda. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam hadis, ulama simpulkan, dan berkat yang paling murah dari rahmat Allah ialah bila pada masa, bukan pada tempat. Sebab tempat, contohnya Mekah adalah bumi yang berkat, kita kena bayar tiket, kena pergi untuk dapatkan berkat. Maksudnya nak dapat tempat, kena ada di sana. Tetapi masa, kita tunggu saja masa tu datang. Namun masa tersebut akan pergi meninggalkan kita. Maka semua yang dikasih sekalian, bagaimana berkat tu memang ada, cuma bagaimana kita mengambil berkat, itu persoalan dia. Baik, semua yang saya kasih sekalian, maka apabila berkat telah ada pada masa, maka bagaimana kita nak mengambil, kat situ kena amalan, ada amalan. Contoh tuan-tuan, lepas fajar sampai duha, waktu yang paling berkat, dan berkatnya adalah untuk rezeki. Ya, berkat ni pula dia pergi pada section by section. Berkat, sebab berkat akan turun ke dalam kehidupan kita. Ya, berkat akan turun dalam kehidupan kita. Berkat tadi kalau terjemah lagi maknanya adalah numuwun, satu benda yang berlipat ganda itu barakah. Az-ziyadah wan numu. Ya, berkat adalah satu benda yang bertambah-tambah, itu namanya berkat. Baik, semua yang dikasih sekalian, apabila kita buat satu kebaikan di waktu yang memang berkat, maka berkat itu akan dapat pada kita. Baik, sebab itulah semua yang dikasih sekalian, hari ini kita duduk dalam majlis ini, ganjaran itu pasti, itu janji Nabi. Bentuk ganjarannya adalah di bulan Ramadan. Kita tahu bahawa Allah mempunyai cara tertentu bagaimana nak memberi ganjaran kepada hamba. Sebab ganjaran bagi Allah itu penting, dan bagi kita penting, kerana hidup ini adalah tempat kita mencari ganjaran. Sebab hidup di dunia bukan matlamat. Di sini hanya Allah letakkan sebentar untuk manusia dapat mencari ganjaran. Maka sebab itu, kalaulah dunia tempat manusia mencari ganjaran, cara untuk menentukan ganjaran bagi Allah itu adalah satu benda yang penting. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memberi ganjaran pada manusia, Allah letakkan kiraman katibin. Allah katakan bahawa pasti ada benda yang akan memastikan ganjaran kamu itu akan dibuat. Sebab tu Allah tekankan lagi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, barang siapa yang membuat kebaikan walau sebesar zarrah, maka Allah akan perlihatkan. Maknanya Allah akan lihatkan untuk Allah berikan ganjaran. Maksudnya apa semua yang dikasihkan? Sebab ganjaran adalah benda terpenting. Sebab hidup di dunia
pentingnya adalah nanti sejauh mana kita bawa ganjaran, sebab hidup dunia sementara sebelum kita pulang ke hari akhirat, dan amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjaran itu sangat penting kepada kita untuk nanti Allah kira balik. Jadi pada masa biasa tuan-tuan, Allah membuat peraturan kepada malaikat bahawa seorang hamba Allah bila dia melakukan ketaatan, maka tuliskan baginya 10 sebagai garisan paling bawah dan 700 garisan paling tinggi. Macam saya katakan tadi, Ustaz Amin dengan saya sah-sah dah, dia lebih pada saya sebab dia lebih jauh berbanding saya. Maknanya di situ ya, ganjaran dah berbeza ya. Mungkin kalau saya nak dapat macam Ustaz Amin, saya kena patah ke Mantin, datang balik baru saya boleh bersaing dalam satu juzuk ya. Ganjaran Allah tak pernah tulis satu amal mereka sedang berada di Masjid Al-Falah di waktu lepas subuh, maka satu. Allah tak pernah tulis, suruh malaikat tulis satu, melainkan minima 10, maksimum 700. Maknanya seolah-olah 700 kali kita datang kuliah. Kalau kita pula ikut betul, ikut adab, ikhlas, maka pahala seseorang dengan seseorang berbeza. Itu kiraan di bulan biasa. Bila datang bulan Ramadan, kerana bulan ini namanya, konsepnya adalah berkat, maka bukan sekadar untuk duniawi saja bertambah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketetapan sebab dunia adalah jambatan untuk ke akhirat, maka Allah berikan ganjaran yang berbeza. Bagaimana cara ganjaran di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan, siapa melakukan ketaatan, maka malaikat meletakkan qalam, tidak menulis 10 sampai 700 seperti biasa mereka lakukan setiap hari di luar Ramadan. Maka mereka bertanya pada Allah, bagaimana kami nak menulis ganjaran sebab kami melihat bulan ini teristimewa di sisimu ya Allah. Maka Allah berkata, tuliskan hanya amalan dia, ganjaran aku yang beri. Dan boleh jadi seseorang hari ini duduk dalam majlis ini, ganjarannya adalah bighairi hisab ya. Kalau kita belajar apa tu, dia jadi macam ni, di infinite. Pahalanya terus bergerak tuan-tuan dan tak pernah berhenti untuk di bulan Ramadan sahaja. Dan bila balik pada bulan biasa, kiraan akan back to normal 10,700, 10,700, 10,700. Sebab tu bila kita duduk dalam majlis kuliah pada pagi ni, tak sama dengan kuliah di luar Ramadan. Sebab tu bila kita sedar tentang perkara ini semua yang saya kasih sekalian, maka menjadikan kita melakukan amal lebih banyak ya. Dan amal itulah yang menyebabkan kita memetik apa saja yang ada. Maka kerana itu tadi Ustaz Amin, Masya Allah, katanya sambil dalam perjalanan untuk bersahur, minum air sebab nak dapat berkat seperti yang disuruh oleh Nabi. Kalau Ustaz Amin tidak buat amal, apa amalnya pada masa itu? Sebab amal ni bagai-bagai tuan-tuan. Amal ya, amal paling tidak juga terbagi pada dua. Satu amal a'dha' jawarih, satu amal hati. Satu amal hati. Contoh, kita rasa ya Allah bestnya bulan Ramadan, hati kita sedang beramal, itu juga dikira amal. Sebelum datang Ramadan kita rasa surur bil hudur, kita rasa gembira dengan hadir Ramadan, itu juga dianggap sebagai amal hati tuan-tuan dan pahala ya. Dan dalam majlis sebegini tuan-tuan, ada amal yang Nabi suruh. Sebab tu Nabi kata, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, bila kalian nampak ada taman syurga, Nabi gunakan kalimah irta'u. Irta'u tuan-tuan ada dua makna. Yang pertama adalah join, semua join kan. Yang kedua adalah dalam keadaan gembira. Sebab join adalah amal jasad, a'dha', anggota, tetapi gembira adalah amal dalaman. Ada orang join tapi tak gembira, makna dia beramal jasad tetapi rohnya tidak beramal. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya nak buat kesimpulan sahaja bahawa sebenarnya bukan pada waktu itu, of course pada waktu tu, contohnya pada waktu sahur, apa kita kena buat. Sahur ni tuan-tuan, dia adalah masa ya, fil ashar, maka pada masa tersebut, sebab masa sebelum fajar namanya sahur ya, lepas fajar namanya isyraq, lepas isyraq namanya duha. Duha terbagi pada dua, duha muda, duha tua. Sebelum duha disebut qailulah, selepas qailulah disebut zuhur, kemudian zuhur disebut baik. Dia semuanya tentang masa.
semua yang dikasih sekalian, yang penting adalah amal kita buat pada masa. Dan di bulan Ramadan, oleh kerana Ramadan adalah bulan Al-Quran, siapa nak dapat berkat, ya, kita doa pada Allah, amin ya Allah. Siapa nak dapat berkat umur, nak dapat berkat masa, ulama salafus soleh baru setelah mereka lakukan tajribah, maknanya latihan, mereka dapati bahawa masa dan umur seseorang Allah boleh beri berkat bergantung kepada banyak mana kita baca Quran. Maka akhirnya Ustaz, dulu mereka baca Quran, katalah mereka baca satu juzuk, saya pinjam satu juzuk, katalah mereka baca satu juzuk, mereka dapat rasa bahawa keberkatan usia dan umur bertambah. Umur tak bertambah, masa 24 jam tak bertambah, tapi berkat Allah bagi banyak benda baik kita dapat buat dalam tu. Maka mereka kata bila kami sedar ada berkat, maka kami tambah juzuk. Maka mereka tambah 2 juzuk. Dan mereka rasa amazed, terkejut, kenapa? Bila tambah juzuk Quran, bertambah masa 24 jam, tetapi berkat makin bertambah. Banyak benda. Akhirnya tuan-tuan, minima mereka itu, kerana melalui tajribah tadi, mereka sedar bahawa sesungguhnya, tanpa sedar, di waktu pagi mereka dah habis 10 juzuk. Maknanya, 1/3 Quran telah habis di waktu pagi, sebab untuk dapat keberkatan usia dan masa pada satu hari. Sebab tu bila berkat tuan-tuan pada satu benda tersebut cukup puas, memberi kebaikan, tidak ada kesan sampingan. Tadi Ustaz katakan bahawa tidak ada mudarat yang datang pada benda berkat yang kita dapat. Jadi sebab tu Masya Allah, yang penting ialah amal baik. Di masa yang berkat, kita sedang mengambil keberkatan. Ulang sekali lagi, buat amal baik zahiran wa batinan. Jangan hanya buat, kita hari ini tuan-tuan hanya buat amal lahir, ya, tetapi kita tak rasakan dalaman, dan akhirnya kita tidak dapat amal yang kita ambil keberkatan datang kepada diri kita. Jadi sebab tu saya menyeru, bulan yang memang tepu dengan berkat ini, marilah kita buat kebaikan sebanyak mungkin. Kebaikan kita dah tahu dah, ya, tak ada benda yang lebih besar daripada solat fardu, kemudian diturun pada solat sunat, ya, kemudian diturun kepada benda-benda wajib, meninggal benda yang dilarang. Itu kita buat, kita sedang mengambil keberkatan tersebut, insya-Allah. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah juga penting dalam soal ini. Sebab Ustaz, saya takut saya terlepas pandang, sebab ada orang bila dimasuk bulan Ramadan dilupa ruh ibadah adalah akrab dengan Allah, rapat dengan manusia. Dia datang ke rumah Allah, kadang-kadang dia kata, Syekh, hantar jangan kacau anak sedang nak tawajuh dengan Allah. Dia tak peduli orang sebelah, dia tak peduli, sehingga orang duduk kat sebelah dia rasa tak selesa. Bila orang sebelah tak selesa, kita konon dekat dengan Allah, Allah tak nak dekat dengan kita. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila kita datang ke rumah Allah, buka skop ibadah kita bukan hanya akrab dengan Allah untuk dapat berkat, kita buat baik dengan manusia. Alangkah indah kalau tuan-tuan boleh buat KPI sendiri. Nanti Ustaz duduk dengan Ana, Ustaz rasa selesa ke? Tanya, tapi Ana tanya depan-depan, tentulah Ustaz nak jaga Ana kan. Tapi sebolehnya, maknanya kalau kita duduk dengan siapa pun Allah takdirkan, orang di sebelah kita merasa, ya Allah, bertuahnya dapat duduk sebelah dia pada hari ini. Kalau itu kita dapat, tuan-tuan, kita telah capai KPI yang Allah minta kepada kita. Sebab ingat, jangan hanya amal dengan Allah, amal dengan manusia. Saya nak tutup, sebelum tutup inilah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar, seorang lelaki, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi dan bertanya soalan kepada Nabi, ayyun nas ahabbu ila Allah, dalam banyak manusia siapa yang paling disayangi oleh Allah? Nabi jawab dengan cepat, manusia yang paling disayangi oleh Allah adalah siapa yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Nabi takut sahabat ni tak jelas lagi, Nabi kata wa ahabbul a'mali ilallah, sebab kita punya hidup adalah tujuan kita untuk beramal, dan amal yang paling disayangi oleh Allah beberapa perkara Nabi contohkan. Yang pertama Nabi kata sururun tudkhiluhu ala mu'min. Pertama sekali kata Nabi contoh amal yang paling Allah sayang adalah kamu masukkan rasa gembira pada orang beriman yang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au takshifu anhu kurbatan, atau kamu lepaskan kesusahan yang ada dalam hidupnya. Atau yang kedua, tatrudu anhu ju'an, atau kamu melepaskan kelaparan yang ada dalam dirinya. Dan aku, kata Nabi,
berjalan untuk kepada sahabatku, tunaikan hajat dia, untuk satu hajat dia, itu aku lebih suka min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Aku tunaikan hajat seorang sahabat, itu aku lebih suka, kata Nabi, daripada aku iktikaf dalam masjid ini selama sebulan. Cuba bayang tuan-tuan, kita datang ke rumah Allah, orang sebelah buat tak tahu sebab dia bukan negara Malaysia, maka kita buat tak peduli. Mungkin dengan sebab level dia kita rasa tak sama, dan akhirnya dia tak rasa tuan-tuan, kita telah tak ambil berkat di bulan Ramadan. Bukan dia rugi, tetapi kita yang rugi. Ayuh kita lakukan benda yang sama di bulan Ramadan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita sesama manusia dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita cukup rasa kenyang, bukan sekadar dengan juadah bersahur kita tadi, tapi kenyang dengan ilmu, input dan juga perkara yang bermanfaat pada pagi ini. Moga-moga menjadi bekalan untuk sepanjang perjalanan kita. Baik tuan-tuan, saya kira sebagai pusingan yang terakhir untuk Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli untuk perkongsian kita pada pagi ini. Mudah kata Ustaz, bulan Ramadan bulan keberkatan. Jadi pengajaran kepada kita untuk kita pastikan dalam tempoh berbaki, dalam 26 ke 27 hari lagi sebelum kita tamat bulan Ramadan ini Ustaz, apakah yang sepatutnya untuk kita laksanakan bersama, apakah perkara yang jangan kita tinggalkan, apakah perkara yang mesti untuk kita rebutkan, agar Ramadan yang mungkin bagi panjang bagi orang yang tak nampak dan singkat bagi orang yang berlumba-lumba itu dapat dinikmati oleh semua kita sebagai seorang Islam. Baik, semua yang saya kasihi, boleh tak saya nak buat macam saya cuba nak merangkakan mungkin the big picture kepada ibadah yang kita patut lalu di bulan Ramadan sebagai refresh pada hari yang ke-4 ya, kita berpuasa. Baik, semua yang saya kasihi, kalau saya tanya pada semua kita ya, berdasarkan kepada ayat yang Ustaz Amin bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, tuan-tuan orang soleh bila sampai pada kutiba, mereka akan rasa satu detak dalam hati mereka, satu goncang dalam hati mereka rasa. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kalau saya nak buat dalam bentuk muzakarah ya, apakah sebenarnya tujuan tertinggi kenapa Allah berikan perintah puasa kepada kita? Sebab bila Allah bagi perintah, bukan untuk faedah Allah, Maha Suci Allah, mesti untuk faedah kita sebagai hamba. Dia tak sama macam zaman dulu dalam sistem perhambaan, ada tuan, ada hamba. Bila tuan bagi perintah, yang untung adalah tuan. Zaman dulu bila banyak hamba, makin banyak hamba, tuan yang ada bagi perintah yang akan dapat faedah adalah tuan, hamba tak dapat faedah. Tapi dalam konteks hamba kepada Allah, bila Allah perintah sesuatu benda untuk tujuan dan faedah kita. Tuan-tuan, saya nak go sekali lah supaya kita dapat refresh matlamat, tujuan, apa fokus kita. Apakah kalau saya nak sebut dalam satu perkataan, tujuan tertinggi kenapa kita berpuasa? Boleh kalau saya mendengar dalam bentuk muzakarah pagi ni tuan-tuan? Oh, kuliah kita kan sampai isyraq je kan tuan-tuan. Dan tuan-tuan dah tak nak jawab dah ya, sebab dah isyraq dah Ustaz. Boleh ke tuan-tuan, sebagai Ustaz Amin kata pun tadi ni pusingan terakhir, apakah matlamat tertinggi puasa? Apakah matlamat tertinggi Allah fardukan kita berpuasa di bulan Ramadan? Supaya kita punya conscious mind, subconscious mind kita alert dan nampak tujuan tersebut. Dan nampak tujuan membezakan dengan orang tak nampak tujuan. Tuan-tuan? Ya? Baik, Masya Allah. Orang tak jawab lah imam jawab habislah makmum ni tuan-tuan. Tapi Ustaz tahu bahawa sebenarnya orang bercakap dalam sebuah majlis ilmu, dia mendapat pahala. Pahalanya adalah pahala sedekah. Dan tuan-tuan bukan senang dapat pahala sedekah tanpa kita keluarkan sedekah. Dan pahala ini yang mendatangkan berkat yang paling banyak untuk rezeki. Sekali lagi tuan-tuan, apakah matlamat tertinggi kita? Allah bagi perintah kita. Ingat, bila Allah bagi perintah, orang beriman rasa Allah sedang memberi manfaat kepada kita. Sebab Allah tidak mengambil manfaat daripada perintah. Maha Suci Allah. Apa tuan-tuan? Baik.
Sebab saya dengar tuan-tuan jawab dalam hati kan. Jadi saya terpaksa tangkap menggunakan transfer Ustaz. Sebab kita ni hati yang kotor ni payah nak tangkap cahaya-cahaya iman daripada sahabat saya di Al-Falah. Baik, tuan-tuan tuliskan dalam kesedaran conscious dan subconscious bahawa puasa yang Allah beri faedah untuk aku adalah untuk aku bebas dari neraka. Itu the ultimate goal kenapa Allah bagi perintah. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Ya, saya ulang sekali lagi, kenapa Allah bagi sesuatu perintah untuk kebaikan manusia? Apakah kebaikan manusia yang paling tinggi adalah nak bebaskan kita daripada neraka? Tuan-tuan perasan tak? Ada sedikit konflik. Ada sedikit konflik pada benda yang kita katakan matlamat terutama. Apa konflik dia tuan-tuan? Konflik dia adalah kita semua sedang rasa kita ahli syurga. Konflik dia adalah kita semua sedang rasa yang kita ni ahli syurga. Kalau kita mati sekarang, pintu syurga dah tentu untuk kita. Itu kita punya mindset. Adakah mindset ni sihat? Kita tengok sahabat Nabi, contohnya Sayyidina Omar. Saya nak, masa yang sekejap ni tuan-tuan, saya nak pinjam apa kata Abu Nuaim merakamkan perkataan Sayyidina Omar dalam Hilyatul Awliya. Kata Sayyidina Omar Al-Khattab, launadi munad. Tuan-tuan, Sayyidina Omar siapa? Orang yang dalam hadis, dalam banyak hadis Nabi sebut, aku jadi saksi pada Allah, Omar adalah ahli syurga. Tak cukup dengan tu, ketika cerita Nabi ketika Isra wal Mi'raj, aku berjalan masuk dalam syurga dan aku termasuk ke satu syurga, dan datang bidadari yang tercantik dan datang memberi salam kepadaku, dan soalan bidadari kepadaku adalah anta Omar, anta Omar. Cuba bayang, bidadari dah hadir dan tanya pada Nabi, anta Omar. Nabi kata ana Muhammad. Bila Nabi jawab Muhammad, bidadari tersebut terus berlalu pergi dalam keadaan malu dan berkata li annani ana li Omar, aku untuk Omar. Tuan-tuan, ada ke tuan-tuan dalam mana-mana hadis memang sebut nama tuan-tuan macam tadi cerita dia? Ya, anna hunaka fil jannati hurul ain, ya, lamma altaqaitu ma'aha faqala anta li amin. Tuan-tuan, kita tak ada garanti, tetapi Omar dapat garanti. Tetapi apa kata orang dapat garanti? Kata Sayyidina Omar Al-Khattab, launadi munadi yaumal qiyamah kullun nas yadkhuluna al-jannata illa wahidan fa inni khashawtu an akuna ana dhalikal wahid. Seandai lau kita tahu dalam bahasa Arab, lau benda yang tak berlaku. Ya, lau kana bainal habib, tak mungkin Nabi datang dengan kita secara jasad sekarang. Kalau kata Sayyidina Omar, di padang mahsyar tiba-tiba datang satu seruan dan berbunyi, wahai manusia, seluruh kamu layak ke syurga kecuali seorang. Kata Omar, aku takut aku seorang yang tak layak tersebut. Tuan-tuan nampak tak? Mindset ahli syurga tak rasa layak masuk syurga. Mindset yang tak confirm syurga, confirm kita syurga. Sebab tu bila kita katakan Ramadan adalah untuk bebaskan daripada neraka, so what? Ai dalam syurga dah. Sebab itulah Sayyidina Omar menyahut, mengangkat suara dan menyebut ahlan ya Ramadan. Sebab dia tengok Ramadan inilah satu sebab Allah nak bebaskan daripada neraka, itqun minan nar. Maka direbut Ramadan, dikejar Ramadan, dipeluk Ramadan, disayang Ramadan. Ramadan lebih sayang kita daripada mak sayang kita. Mak kita sayang kita tapi tak mampu bebaskan kita daripada neraka. Ramadan mampu membebaskan kita daripada neraka, tapi kita tak sayang Ramadan. Biasa-biasa je, ya. Kata tak datang pun okey. Sebab tu tuan-tuan tak percaya, tengok nanti 10 terakhir, ya. Kita dah gelisah dah bila Ramadan nak belah ni. Buat countdown tuan-tuan, ya. Makin lama seolah-olah kalau Ramadan duduk kat ruang tamu sini Ustaz, kita doa, kita duduk sambil-sambil tengok jenguk. Ramadan tanya, abang tengok siapa? Aku tunggu Syawal, engkau duduk sini buat apa belah? Seolah-olah macam tu tuan-tuan, bahasa kasar dia. Kenapa? Sebab kita matlamat yang tertinggi adalah itqun minan nar. Tuan-tuan, ibu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nampak tak? Waqina adzaban nar. Matlamat kita dalam hidup adalah bebas daripada neraka. Syurga bonus. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, kullun nas yaghdu fa ba'i' nafsah fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap hari ni tuan-tuan, kata Nabi, manusia itu sedang menjual dirinya
untuk membebaskan mereka daripada neraka, atau mereka menjahanamkan dalam diri mereka ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan, mind setting kita ada masalah. Kenapa? Sebab anda dah ahli syurga. So kalau dapat Ramadan, dapat tarawih, alhamdulillah bonus. Tak dapat nak buat macam mana? Penat Ustaz. Ya, Lailatul Qadar, jumpa, alhamdulillah. Tak jumpa, nak buat macam mana? InsyaAllah nanti lain kali. Sebab merasai bahawa bonus. Tetapi para sahabat, so matlamat Ramadan ni tuan-tuan, kalau kita dapat sedar, inilah satu-satunya asbab untuk bebaskan aku daripada neraka. Kita akan cuba sedaya mungkin tuan-tuan buat apa yang kita nak dapat. Baik, matlamat tertinggi. Soalannya adalah, siapakah orang yang bebas daripada neraka? Jawapannya adalah orang takwa. Kat situ datang orang takwa. Sebab ulama kata kutiba, jawapannya adalah bebas daripada neraka. Tetapi la'allakum tattaqun, orang yang bebas daripada neraka adalah orang bertakwa. Cuma tuan-tuan, mari kita gunakan sedikit kepekaan pendengaran di penghujung ni Ustaz. Allah Subhanahu wa taala tak menyebut tuan-tuan ya, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum minal muttaqin. Allah menggunakan perkataan fi'il. Semoga-moga kamu membuat takwa. Sebab orang yang bertakwa ialah orang yang melaksanakan amalan takwa. Dan kerana itulah amalan takwa terbagi pada dua. Satu amalan takwa, yang kedua jiwa takwa. Ya, mungkin cepat tak sempat ya. Baik, satu buat amal takwa secara zahir dan rasa takwa dalam batin, dalam jiwa. Baik, semua yang dikasih sekalian, kalau kita tanya balik, apa yang menghalang seorang nak buat baik dan menghalang orang dari, dan tak mampu menghalang daripada buat benda tak baik? Jawapannya adalah nafsu. Sekarang masuk dalam frame Ramadan adalah nafsu, dan satu-satunya ibadat di sisi Allah untuk didik nafsu namanya puasa. Saya ulang sekali lagi, solat tiang agama, tetapi bukan untuk didik hawa nafsu. Sebab tu kalau tuan-tuan kan kita dengar, idza aqimatis salah fa hadara al-asya fa ubdi'u bil asya. Kalau kita rasa nak solat, tiba-tiba datang makanan, apa kita kena buat tuan-tuan? Adakah kita kena tahan hawa nafsu dan solat? Tak, makan. Sebab itu tuntutan hawa nafsu. Sebab ibadat solat bukan nak didik hawa nafsu. Semua yang dikasih sekalian, jadi semua yang saya kasih sekalian, satu-satunya ibadah yang nak deal dengan benda yang ada dalam diri kita yang Nabi sebut a'da'u aduwika nafsukal lati baina jambaik, adalah namanya nafsu. Dan puasa ni adalah untuk didik nafsu. Saya sedang buat dia punya gambaran besar tuan-tuan, supaya kita nampak, oh ini proses dia. So macam mana saya nak didik nafsu? Ada dua proses. Macam mana saya nak didik nafsu? Ada dua proses. Yang pertama disebut siam, yang kedua disebut qiyam. Yang pertama disebut siam, yang kedua disebut qiyam. Siam adalah amal yang kita lalui di bulan Ramadan. Tujuannya adalah untuk didik nafsu. Kenapa didik nafsu? Sebab bila nafsu terdidik, maka lahirlah perbuatan takwa. Bila lahir perbuatan takwa, maka jadilah kita orang bertakwa. Bila kita jadi orang takwa, kita bebas daripada neraka. Semua yang saya kasih sekalian, bagaimana cara nak didik nafsu? Dua benda. Yang pertama siam, yang kedua qiyam. Siam adalah amal yang kita buat di bulan Ramadan untuk tahan diri kita. Dan di sini perlu mujahadah. Ya, siam adalah, katalah kita sedar kita ni pemarah. Kita sedar kita pemarah, dan Allah tak suka orang pemarah. Sebab once kita marah, kita senang menjahanamkan diri kita, kita menjahanamkan orang lain. Maka kita sedar kita pemarah, maka kita mesti lawan di bulan Ramadan sifat marah. Mesti lawan sifat marah. Dia tak boleh bila rasa marah, kita lepaskan marah. Kenapa? Sebab kita ada upaya melepaskan marah. Maka kerana datangnya puasa, sebab di bulan Ramadan Allah jadikan ibadah siam adalah saat kita sedar aku seorang pemarah, mesti ada mujahadah. Kalau kita selama ni pemarah, datang bulan Ramadan, Ramadan ini berkesan, kita dah jadi orang yang kurang pemarah. Di bulan Ramadan kita menjadi orang yang tamak, tetapi di bulan Ramadan kita bila rasa tamak, inginkan semua benda pada kita, maka kita kawal diri kita, maka kita sedang lakukan mujahadah. Itu fungsi Ramadan semua yang dikasih sekalian. Itu fungsi puasa yang utama. Dan contohnya lain, kita kadang-kadang kita rasa dalam hidup ni kalau best orang respect kita, orang hormat kita, kadang-kadang tuan-tuan kita minta orang respect kita, dan benda tersebut berbahaya. Di bulan Ramadan kita buang, seperti Sayyidina Umar melatih dirinya untuk buang. Ya, tak sempat saya nak cerita, tetapi mungkin kita akan tengok senarai bagaimana Sayyidina Umar buat mujahadah. Sebab manusia tak sampai ke satu tempat melainkan mereka lakukan mujahadah. Sifat baik tak pernah masuk dalam hati kalau kita tak pernah mujahadah. Dan Ramadan adalah bulan terbaik. Apa saja tuan-tuan kita rasa nak mengata,
kita stop. Bukan hanya kita kata, tetapi saat kita berpuasa, aku latih, aku tidak mengatakan perkataan yang boleh mencederakan orang lain. Maka di situ letaknya mujahadah. Setengah orang dia pulun baca Quran, tetapi dia tak mujahadah menjaga perkataan. Setiap orang dia pulun tahajud malam, tetapi dia tak memulun bagaimana mujahadah untuk membuang sifat mazmumah yang ada diri dia. Dua gabungan ni tuan-tuan, siam dan qiyam, barulah lahir didikan untuk nafsu. Baik, apakah yang dorong dua benda ini? Siam dan qiyam. Yang dorong dua benda namanya adalah imanan wahtisabah. Disebut oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dan apakah landasan untuk kita letak dan lakukan gerabak ini tuan-tuan? Maka dua landasan untuk kita lalui bulan Ramadan, dia tidak lain dan tidak bukan dua benda. Yang pertama ilmu, yang kedua taubat. Dan mungkin di akhir ni tuan-tuan masih ingat tak? Sebab tuan-tuan dah nak keluar daripada masjid kan? Bila kita masuk di masjid, apakah doa yang kita baca? Apakah doa yang kita baca? Pertama kita baca adalah Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Tuan-tuan, tengok dalam Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, syllabus untuk seorang sampai pada Allah. Seorang takkan sampai pada Allah melainkan dia mesti lalui langkah pertama. Apa langkah pertama? Taubat. Tuan-tuan, kita ni sama dalam keadaan sekarang. Saya dan tuan-tuan berkongsi sikap. Apa sikap kita? Aku dalam masjid ini adalah sebagai seorang pentaubat. Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Saya masuk dalam masjid ini adalah sebagai seorang pentaubat. Saya lakukan tahiyatul masjid sebab aku seorang pentaubat, nak minta keampunan Allah dengan amalan tahiyah aku. Kita solat berjamaah mengikut imam. Kenapa kita lakukan? Sebagai seorang pentaubat. Sekarang tuan-tuan duduk dalam majlis ini untuk apa? Sebagai seorang pentaubat. Saya sedang bercakap, saya bercakap sebagai seorang pentaubat. Semua yang dikasih sekalian, Ramadan benda yang sama. Kita masuk ke bulan Ramadan, kita mesti masuk sebagai seorang pentaubat. Kita mesti masuk sebagai seorang pentaubat. Kenapa tuan-tuan? Kalau tidak, masakan Allah tulis dalam surah tu Taubah, sifat orang-orang beriman. Allah sebut yang pertama, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Tuan-tuan, apa yang pertama? Sebelum kita jadi abid, sebab bulan Ramadan orang selalu amal. Tetapi tuan-tuan, lakulah amal sebagai seorang pentaubat. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, saya takut saya lupa. Kita masuk lakukan tahajud malam sebagai seorang pentaubat. Kita tadarus Al-Quran sebagai taubat, pentaubat. Maknanya aku nak setiap huruf yang aku baca, aku diampun dosa oleh Allah. Dan tuan-tuan, kalaulah kita tak puasan lagi apa yang ulama nak sebut, tuan-tuan, kalau malam Al-Qadar, apa yang kita baca? Pada malam Al-Qadar, Sayyidina Aisyah tanya Nabi, apa ketika aku bertemu dengan malam Al-Qadar, apa yang patut aku baca tuan-tuan? Dan segala banyak zikir yang Nabi ajar dalam azkar. Imam Nawawi, satu perkataan yang diajar oleh Nabi kepada Aisyah, sebab Nabi nak sedarkan kita satu benda. Apa dia tuan-tuan? Innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekarang Nabi ajar Aisyah tentang taubat. Sebab malam Al-Qadar, pada malam kita lakukan ibadah, tapi platformnya adalah taubat. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau benda ni tuan-tuan, kalau kita tak perasan, dia akan jadi macam ni Ustaz. Ya? Ustaz dah berapa juzuk dah habis hari keempat ni? Baru 4 juzuk Allah. Ana dah 10 Ustaz, alhamdulillah. Nampak tak tuan-tuan? Ibadat tanpa taubat, tanpa asas taubat, maka ibadat kita rasa satu kemuliaan. Ustaz daripada Mantin tolak sempat tahajud ya. Allahu Akbar. Ana walaupun tak daripada Mantin tapi sempat juga Ustaz. Lepas tarawih malam tadi dapat tidur dalam lebih kurang setengah jam Ustaz. Pulun nampak tak tuan-tuan? Ibadat kalau tanpa rasa taubat, kita mula tiba-tiba rasa mulia dengan ibadat. Ini yang berbahaya tuan-tuan. Ini lebih berbahaya ya. Jadi sebab itu apa yang lebih kurang sedikit saya sebutkan tadi, itulah proses Ramadan kita. Dan akhir sekali, kita semua adalah untuk membebaskan kita daripada neraka Jahannam. Dan tuan-tuan, saya takut saya terlupa. Tuan-tuan kenal Usain Bolt? Usain Bolt. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau kenal tu saya kata rasa bersalah ya. Takut yang Astaghfirullahalazim Ustaz, ni Masjid Al-Falah Ustaz. Kenapa nama Sayyidina Omar tu tak apa tapi nama lain Ustaz sebut? Tuan-tuan, kalau Usain Bolt tuan-tuan, kita sebut dia berlari, on your mark, ready, go. Tuan-tuan setuju tak dia tu
Dia tu hebat tuan-tuan. Di bawah 9 saat kata Ustaz Amin ya. 100 meter, jangan di sini saja nak dakwa. Anak pun terror juga Ustaz. Kan? Mencecet kalau nak dibanding dengan Usain Bolt. Kenapa dia kuat tuan-tuan? Tolong cerita kat saya, kenapa dia kuat? Kita muhasabah. Kenapa dia kuat? Ada sampai terlampau kagum pula dah. Sampai tak boleh nak cakap. Kenapa terlampau kuat tuan-tuan? Kenapa dia kuat? Dia berlatih kan? Dia determination yang begitu tinggi, disiplin yang tinggi, betul tak tuan-tuan semua? Baik, dengan sebab itu Masya Allah dia pecahkan rekod. Dia 100 meter di bawah 9 saat. Baik, semua yang saya kasih sekalian, cuba saya, try me. Panggil Usain Bolt kat sini. Kita bagi 100 meter. Ni 100 meter kot ya. Dalam dewan. Kita suruh lari daripada hujung ke hujung tuan-tuan. Kita cari sikit-sikit, insya-Allah kita kontak dia lepas ni. Usain Bolt, sebab nak test saya tuan-tuan. Mungkin saya salah. Okey, dia lari di sana sampai ke hujung sana tuan-tuan untuk tengok dia boleh pecah rekod atau tidak, ya. Ketika kita kata on your mark, ready. Sebelum dia go tuan-tuan, tolong ikat kat kaki dia bola besi. Dia yang prepare, dia yang determination yang tinggi, disiplin yang tinggi. Sekarang tambat bola kaki, suruh dia lari tuan-tuan. Dia boleh pecah rekod tak? Tengok kat sana. Jangan tengok saya, tengok sana tuan-tuan. Dia boleh pecah rekod tidak? Jangankan pecah rekod, nak lari 10 meter tak mampu. Itulah saya, itulah anda, itulah kita semua dalam keadaan kaki tertambat dengan dosa yang begitu banyak. Kononnya nak memecah rekod di bulan Ramadan. Sebab tu ulama ajar tak dapat tidak kena pecahkan. Jadikanlah seorang pentaubat, masuklah dalam masjid sebagai pentaubat, lalui Ramadan sebagai pentaubat. Sebab bila kita pentaubat, baru kita nak buang dosa kita, barulah kita boleh berlari. Kita nak menuju ke garisan penamat dengan cemerlang, tetapi berbola dosa masih ada. Dan tuan-tuan, apakah bola besi paling berat di kaki kita tuan-tuan? Saya jawab saja tuan-tuan, adalah dosa seorang anak pada mak dan ayah. Saya ulang sekali lagi, dosa saya pada mak dan ayah itu berbola yang paling besar. Yang syaitan biuskan kepala kita, benda ni tak penting, benda terpenting dianggap tak penting. Saya Ustaz kan, kita buat usrah, orang berhijrah ni ramai lah Ustaz ya? Dan kemudian saya minta apa yang nak buat. Saya nak buat ni, saya nak tahajud, saya nak sedekah, saya nak berjuang, saya nak berdakwah, bla 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 bla. Tak ada dalam senarai. Saya nak buat baik pada mak dan ayah. Sedangkan benda yang Allah tengok pada saya setiap hari, apa kamu buat baik pada mak dan ayah. Jangan siapa di sini beralasan mak saya dah meninggal 20 tahun yang lampau. Selagi kita hidup, Allah nak tengok apa setiap hari kita buat baik pada mak dan ayah. Dan kita dilupakan perkara tersebut. Sebab mak ayah ni Ustaz, kalau mereka masih hidup, saya tak buat apa pun. Tak buat apa pun dosa tuan-tuan. Cuba bayang seorang ayah yang rasa, ya Allah, anakku lupa kat aku, mak anakku lupa kat aku agaknya ya, sebab mungkin sibuk sangat bisnes. Perasaan tu datang tuan-tuan, kita dah berdosa. Dan hari ini kita bersimpuh di dalam mihrab, merasai bahawa kita begitu kudus menjadi ahli syurga. Maka sebab tu saat kita muhasabah tentang dosa, barulah kita sedar Ramadan inilah peluang untuk kita menghapuskan semua dosa-dosa tersebut. Semoga Allah memberikan pertolongan dan bantuan buat saya yang fakir dan kita semua yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Itulah sedikit perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli yang mana menjentik hati kita untuk merebut sebaik dan juga sebanyak mana pun kebaikan dan pahala di dalam bulan Ramadan. Dan begitulah suasana yang ada dalam bulan Ramadan. Majlis ilmu, dalam TV pun ada program agama, media sosial perkongsian agama. Jadi rebut perkara-perkara yang baik agar kita sentiasa mendapat nikmat di dunia dan di hari akhirat. Saya nak recap buat kesimpulan ataupun ambil sedikit poin-poin daripada Ustaz Zul Ramli. Yang pertama dimulakan dengan bismillah. Ini peringatan kepada kita, kita keluar kejap lagi, apa yang kita buat dengan nama Allah, dengan nama Allah, maka itu satu pahala kepada kita. Dan kita diberitahu oleh Ustaz Zul Ramli, berkat ini duduk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana rahmat Allah adalah berkat. Dan dalam hidup kita juga, kita kena berusaha ambil berkat itu sendiri. Umpamanya kisah pisang tadi, orang pergi tak tentu semua boleh dapat pisang, tetapi orang yang ambil sahaja. Bebaskan diri kita daripada neraka kerana jangan jadikan mindset kita sebagai ahli syurga semata-mata. Umpamanya kisah Omar yang takut untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang disebutkan. Mujahadah untuk mendapat rekat, siam dan qiyam adalah satu formula untuk mendidik nafsu kita.
dan penting dalam bulan Ramadan iman wahtisaba, iaitu iman dan taubat. Dan langkah pertama bagi seseorang untuk menjadikan agamanya adalah agama yang sempurna dimulakan dengan taubat. Kita ditambah pula dengan kisah Usain Bolt, yang mana pada ketika itu kita bayangkan tak ada apa yang boleh menghalang untuk dia memecah rekod setiap kali dia berlari. Tetapi rupanya kalau diikat bola besi di kaki, umpama kita rasa kita mampu, tetapi sekiranya ada bola besi berat di kaki kita, itulah bebanan pahala yang akan melemahkan kita. Dan banyak lagi yang sama-sama kita boleh dapat, sama-sama input yang boleh kita kongsikan. Banyak poin-poin yang saya dapat tulis pada pagi ini. Saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat sebarkan maklumat, informasi berguna Ramadan pada subuh hari ini kepada rakan-rakan yang lain. Dan Ustaz, disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang solat subuh, kemudian berzikir, kemudian melaksanakan solat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala umrah, Ustaz. Kan, jadi kalau kita ni teringin ataupun rasa macam cemburu sangat dengan sahabat dan saudara-saudara kita yang lain melaksanakan ibadah umrah, kita juga boleh mendapat pahala yang sama dengan melazimi. Lepas subuh, kita duduk berzikir. Zikir itu juga, ini majlis ilmu juga satu zikir. Kemudian naik saja matahari, kita bangun solat 2 rakaat, maka dapatlah pahala kita, pahala satu umrah. Ini cukup hebat, cukup besar. Jadi gunalah kesempatan yang ada, gunakan keberkatan masa yang ada, kerana masa ini adalah cukup singkat bagi orang yang lapar dengan segala amal ibadah. Sangat singkat, sangat sekejap. Dan begitulah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Terima kasih kepada Ustaz Zul Ramli, terima kasih kepada Al-Fadhil Imam, terima kasih kepada semua yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita terus sentiasa menggarap cinta kita kepada Allah, mendekatkan hubungan kita dengan Allah, dan terus menikmati kebaikan ini hingga ke syurga. Wallahualam. Saya ucapkan banyak terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh yang menghadiri dan yang menjemput. InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Terus hidupkan majlis ilmu di masjid yang serba indah ini, dan insyaAllah ada masa kita bertemu lagi. Mohon ampun dan maaf jika ada kekurangan dan kesilapan daripada pihak kami. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.